saya lah, itu adalah kebebasan sendiri. Maknanya jika seseorang tu rasa kurang selesa dengan cara bagaimana rupa mereka ataupun tekstur muka mereka, dan dia inginkan perubahan yang mungkin boleh membantukan dia orang punya self esteem dia orang sendiri, itu terpulang kepada mereka sendiri. Saya personally tidak mempunyai bantahan ataupun pendapat yang negatif lah mengenai ini. Bagi saya, kalau dia rasa untuk lebih mendatangkan kebaikan dari segi muka, dan mungkin dari segi muka tu juga diorang dapat merasa confident dan rasa selesa dengan diri mereka, why not, teruskan. Apa yang orang buat ni tak ada ganjilnya, sebab trend kita sekarang ni semua orang nak pendedahan, nak looks good, feel good, that's the main thing. Tak ada apa yang ganjil sekarang ni dalam dunia sekarang ni. Everything is possible. You think you're confident and you look good with it. Saya rasa for me untuk saya lah tak sesuai lah. Perempuan lain lah, sebab dia dah memang ada feminin dia lah. Men kena tengok nampak lebih natural beauty lah. Wajah tu jugalah, sebab nak suruh nampak cantik sikit pada lelaki kan. Pelik itu taklah, zaman-zaman sekarang dah moden kan. Pelik itu dah tak ada, orang kata dunia dah maju. So far kalau macam orang macam tu selalu macam yang lembut-lembut lah. Kalau macam for me, kalau orang yang macam tough ke, macam diorang macam tak kisah sangat pasal diorang punya muka, personality ni, jenis yang macam lelaki cantik lah orang panggil, untuk diorang punya muka ni semua dengan macam tough. Tak tahu lah, for me macam kelakar lah kalau lelaki yang tulen, yang gagah tu nak buat something untuk diorang punya muka nak cantik kan. Well, kalau dia berkemampuan, dan janganlah sampai macam muka Michael Jackson ke kan. Itu tengok jenis orang lah, jenis lelaki lah. Kalau jenis lelaki yang biasa mungkin dia tak buat. Kalau yang tak normal tu mungkin dia buat kot. Itu tadi pendapat orang ramai tentang pembedahan plastik macam-macam. Ada yang setuju, ada yang tak setuju ya. Tapi bila kita kata pembedahan plastik tu tidaklah merujuk kepada plastik material yang kita jumpa tu, tapi plastik sebenarnya datang daripada perkataan Greek, iaitu plastikos, yang bermaksud membentuk. Dan pembedahan plastik maknanya membentuk mana-mana bahagian pada tubuh kita. Okey, sebenarnya pembedahan plastik ni boleh dibahagikan kepada dua, iaitu pembedahan kosmetik dan juga pembedahan rekonstruktif. Dan pembedahan kosmetik sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki bentuk struktur badan yang normal bagi meningkatkan tahap keyakinan dan juga harga diri, manakala pembedahan rekonstruktif pula bertujuan untuk memperbaiki bentuk badan dan juga fungsi tubuh yang cedera akibat kemalangan, penyakit dan kecacatan kelahiran. Sejarah sikit, saya nak baca sejarah sikit tentang sejarah pembedahan kosmetik ini sangat panjang, yang mana pada awalnya ia hanyalah bersifat mengubat dan merawat serta tidak bernilai komersial, tetapi ia popular di kalangan pakar perubatan tentera sebagai jalan terbaik menstrukturkan semula wajah tentera yang cedera parah ketika Perang Dunia Pertama. Dan sekarang ni kita lihat kalau di Hollywood ya Hazura, memang dikatakan majoriti selebriti di sana melakukan pembedahan plastik. Antara yang popular, Irin? Paling popular, siapa lagi kalau bukan Michael Jackson. Perbezaannya daripada muda dengan tua sekarang ini memang jauh berbeza ya. Dan untuk membincangkan lebih lanjut mengenai pembedahan plastik, kita ada dua orang tetamu di studio pada hari ini yang akan, iaitu pakar bedah plastik Dr. Soma Sundram dan juga artis yang tanpa sengaja silu telah mengaku tampil iaitu Pian Cecupa. Selamat datang ke studio Wanita hari ini. Hello. Okey, mula-mula kita nak tanya kepada Pian dululah. Saya tak sabar nak tanya kepada Pian ni tentang apa sebenarnya yang menyebabkan anda berminat untuk melakukan pembedahan plastik ni. Apa faktor-faktornya? Sebenarnya faktornya bagi saya lah bagi saya tak kisah apa orang nak cakap yang pentingnya ianya adalah satu kepuasan kepada diri saya. Sebab apa, saya rasa dulu saya lain dan sekarang ni saya ikut teknologi. Kalau dah ada teknologi yang boleh menjadikan kita cantik, why not kita buat. Jadi itu kepuasan saya lah. Ada pengaruh daripada individu sekeliling, orang sekeliling atau macam mana? Memang pada peringkat awalnya memang pengaruh daripada kawan baik saya ataupun maha guru saya lah kan. Iaitu penyanyi pelakon Ifa Razia. Alamak. Dia maha guru saya lah. Dia yang memulakan memberikan cadangan pada saya kan. Okey, bermula dengan injection hidung, kemudian tu pipi, kemudian tu dagu. Itu pada tahun berapa tu? Saya rasa 2 tahun yang lalu lah.
2 tahun rasanya. 2 tahun lalu Masuk tahun ni tahun yang ketiga lah. Di peringkat permulaan ada tak rasa sakit dan sebagainya apabila nak melakukan pembedahan plastik sebegini? Sebenarnya kalau kita nakkan kecantikan, minta maaf cakap lah, memang kita akan rasa sakit. Apabila kalau macam saya buat perubahan pada hidung hidung daripada penyek, hidung orang Jawa kan. Dan jadi saya nak mancungkan sikit. Memang dia sakit lah. Dia sakit, kemudian itu sekejap je. Kemudian tu dia buat pembentukan balik. Tak ada masalah. Jadi kalau kita lihat ni ada cover album yang Pian kira-kira awal tahun 2000 ya? Lebih kurang macam tu lah. Terlalu lama dah tu. Saya rasa dah dekat 6 tahun. Okey, kalau mungkin kamera boleh tengokkan sedikit tentang visual ini agak berlainan sedikit dahulu dan kini. Lain sedikit ini sebenarnya. sebelum melakukan apa-apa prosedur. Sebelum apa-apa lah. Teruk sangat lah saya rasa masa tu kan. That's why saya buat perubahan. Masa ni pun memang rasa kurang keyakinan. Memang saya kurang keyakinan masa tu sebab saya artis, tapi saya tengok dekat cermin, alamak tak handsome lah aku ni. Okey. Macam tu lah. Sampai rasa macam tu ya. Okey, doktor, saya nak tanya pada doktor di Malaysia apa sebenarnya jenis pembedah plastik yang agak popular sekarang ni dan mengapa ramai masyarakat kita kini inginkan perubahan pada wajah? Mungkin doktor boleh ulaskan sedikit. Pembedahan plastik di Malaysia lah sedang meningkat. Tiap-tiap tahun ramai orang yang buat pembedahan plastik surgery. Kosmetik surgery secara kosmetik. Yang paling popular adalah liposuction, menyedut lemak. Nombor 2 untuk melangsingkan badan selepas mendapat anak, tummy tuck, abdominoplasty kan. Bila you mengandung, badan naik 10 kilo, 15 kilo. Anak keluar 3 kilo. 12 kilo bagaimana? Ini kan 12 kilo soalannya. 12 kilo. So 12 kilo tu kena buang kan. Jadi untuk melangsingkan badan liposuction dengan tummy tuck sekali lah. Itu nombor 2. Kemudian untuk membesarkan lagi buah dada. Itu pun penting juga. Dan keempat, untuk menghilangkan kedut daripada muka. Kedut daripada muka. Itu dengan teknik suntikan kata macam mana? Ada banyak teknik. Kita boleh pakai suntikan, boleh pakai laser, boleh pakai peeling dan pembedahan. Saya ingin tahu juga sebenarnya usia paling muda, usia yang bagaimana yang dibolehkan untuk seseorang itu membuat pembedahan plastik? Ini penting ya. Saya fikir di Malaysia age of consent untuk pembedahan ialah 18 tahun. Kalau you lebih daripada 18 tahun umur, baru boleh beri keizinan untuk pembedahan. Tetapi kita kena lihat seseorang itulah. Kalau dia 18 tahun gemuk nak buat liposuction, boleh, kita boleh buat. Sudah 40 tahun dah anak dah cukup dah nak langsingkan badan, kita boleh buat macam tu. Tak ada katakan satu umur yang boleh buat, yang tak boleh buat. Apa yang paling penting, dia mesti lebih daripada berusia lebih 18 tahun dan jangan ada penyakit lain macam kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Must be a fit person. Okey. Kalau kita lihat setengah orang tu macam seakan ketagih kepada pembedahan plastik. Kalau kita lihat contohnya seperti Michael Jackson kita lihat rupanya pun dah agak pelik ya sekarang ni. Jadi mungkin doktor boleh terangkan apa agaknya yang berlaku pada Michael Jackson sekarang, kesan daripada pembedahan plastik ke macam mana? Memang ada sejenis penyakit kita panggil body dysmorphophobia. Okey, yang bermaksud memang seseorang itu tidak suka apa yang dia nampak di cermin. So dia datang pada you nak ubah-ubah. Lepas you ubahkan, not satisfied. Dia nak lagi. Jadi tak ada tahap yang dia cakap I am happy, saya suka dengan wajah saya. Itu sejenis penyakit actually. Penyakit. Kena dirawati oleh pakar sakit jiwa lah. Dia psikologi lah. Psikologi. Macam Pian sendiri bagaimana agaknya? Pernah tak rasa macam tu? Macam bila dah ubah sekali, macam rasa nak lagi, nak lakukan pembedahan plastik yang lain pula? Okey. Macam saya lah mula-mula saya buat hidung dengan pipi, dia agak nampak bengkak kan, nampak gelembung. Jadi saya rasa saya tak puas hati. Kemudian itu saya buat reshape. Saya buat reshape, tukar reshape dia hidung dan juga bentuk dia kan. Kemudian itu saya still tak puas hati sebab apabila saya pakai seluar, saya tak nampak bentuk punggung saya. Jadi saya buat injection dekat punggung. Dan saya mempunyai orang kata perut yang buncit. Jadi saya pun buat injection untuk
buang lemak di perut. Ya, kemudian itu saya bengkung. Saya pakai bengkung, ni pun saya pakai bengkung. Tapi saya dapat hasil dia. Tapi saya happy. Okey, pertama kali yang Pian lakukan prosedur ni di mana? Di dalam Malaysia ke di luar Malaysia? Pertama kali saya mendapat benda ni daripada orang luar negara yang datang ke Malaysia. Offer daripada maha guru saya, Ifah Razia. Jadi saya terima je. So I go and try. Jadi masa tu saya minta untuk jadi orang kata seorang pelakon Ashikana masa tu. Jadi saya bawa gambar, saya nakkan macam Ashikana. Memang betul dia buat cantik. Tapi lama-lama saya rasa nak tukar muka lah. Macam tidak tahu nak tukar muka. Macam tu lah. Biasanya setiap tahun sekali melakukan pembedahan atau bagaimana? Ataupun ada tempoh-tempoh tertentu? Setakat ni, apa yang saya lakukan setakat ni, saya akan buat, saya tengah buat reshape muka jadi V-shape. Daripada muka sekarang ni, mungkin akan datang selepas ni, saya akan buat V-shape dan hidung saya ni, dia kembang sini. Jadi saya akan mancungkan dia, naikkan ke atas, jadi lebih runcing lah. Itu hajat saya lah. Kemudian itu saya punya kening ni dia agak jatuh. Kemudian itu saya akan naikkan sikit. Tetapi saya still lelaki. Saya still lelaki lah, itu je. Amboi, banyak betul lah saya dengar. Pian memang banyak buat orang kata suntikan di sana sini. Sebab kita tak boleh nak tipu diri kita. Sebab apa, mana-mana pergi pun orang kata Pian muka suntik. Jadi saya nak buat apa? Just senyum terima kasih je lah. Kan? Ada yang kata cantik, ada yang kata muka dulu lagi cantik. Tapi saya tak kisah. Yang penting saya rasa kepuasan saya. Kepuasan diri. Okey, banyak sebenarnya yang ingin kita ketahui. Kita nak juga bertanya kepada doktor tentang ada tak kes-kes yang pembedahan plastik ni yang gagal sebenarnya. Jadi kita akan bersama dengan doktor dan juga Pian daripada kumpulan Cucu Pak sebentar saja nanti. Tapi jangan ke mana-mana. Nanti berehat seketika. Lagi bersama kami dalam Wanita hari ini berbicara tentang pembedahan plastik. Topik yang cukup panas pada hari ini. Okey, sebenarnya kita nak bertanya dengan doktor je pula. Kalau kita dapat lihat selepas melakukan satu prosedur tu, adakah sukar untuk menjaga, untuk memastikan yang apa yang kita lakukan tu akan kekal bentuknya sebegitu? Oh, itu penting. Kalau kita buat sesuatu pembedahan, kita mesti ada follow up supaya pembedahan itu adalah sukses kan. Jadi baik. Jadi lepas hilangkan lemak, buang kulit yang ekses semua di perut, kalau makan macam dulu, tak pergi exercise semua, boleh jadi besar balik. Tak menjadi juga. Tak menjadi, itu buang duit. Jadi kita kena ada satu apa kita kata lifestyle yang healthy. Makan, cara gaya hidup pun perlu bertukar lah. Ya, kena disiplin sikit lah. Makanan, exercise, mesti ada. Bersenam. Macam Pian sendiri kita dah sedia maklum bahawa kos pembedahan plastik ini agak tinggi. Jadi macam mana agaknya Pian cuba menjaga ataupun maintain, adakah dari macam doktor kata tadi, dari aspek pemakanan, senaman dan sebagainya. Adakah Pian melakukan benda yang sama? Saya melakukan benda yang sama, tetapi saya mengawal dari segi pemakanan saya selepas saya buat suntikan di perut, iaitu saya makan satu hari satu kali. Kemudian itu malam saya cuma makan sup sayur. Sup sayur saja. Kemudian itu untuk menjaga saya punya, mengekalkan orang kata anti kemudaan tu. Saya guna keremajaan. Walaupun dah umur 40 tahun kan. Saya gunakan mask tiap-tiap malam. Jadi mask tu saya tidur, besok pagi saya bangun, saya buka lah. Kemudian itu sabun juga memainkan peranan lah. Saya menggunakan sabun yang ada kualiti. Kemudian itu kebanyakan saya menggunakan susu. Kemudian itu saya seminggu sekali saya akan jaga bentuk badan saya dan juga muka. Saya akan mandi kunyit. Saya akan mandi kunyit seluruh badan. Kemudian itu saya tidur. Besok saya bangun. Kemudian itu saya cuci balik. Anggaran berapa yang telah dibelanjakan oleh Pian untuk segala prosedur ni? Yang dari segi injection ke apa? Dari segi semuanya. Dari segi harganya memang kita tahu kan kos yang tinggi. Saya nak cakap, saya rasa ramai orang tahu memang mahal. Tapi nak cakap berapa harga tu
agak keberatan jugalah kan, tapi menjangkau puluhan ribu lah. Puluhan ribu lah. Okey, doktor nak tanya tentang ada tak kes-kes pembedahan plastik ni yang gagal sepanjang pengetahuan doktor sendiri? Memang gagal bermakna satu ada complication, masalah dengan pembedahan. Mungkin parut tak cantik, sengit sebelah, ataupun nanah, ada kuman masuk dan sebagainya. Satu lagi jenis kegagalan ialah apa yang kita lakukan kepada klien, dia tak suka. Katakan lepas buat hidung tak cukup mancung ke, ataupun lepas kita buat facelift tak cukup tegang, dan tak cukup besar dan sebagainya. Dia ada dia punya standard dia yang dia nak, tapi tak sampai ke tahap tu. Ya, so kita selalu beritahu kepada pesakit yang datang kan, do not expect 100%. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Apa yang you fikir saya tak boleh jadikan di muka memang, ataupun di tempat lain, susah sikit. Asalkan kita dapat 80% tu bagus. Itu dah baik dah. 80% sahaja orang kata. Okey, jadi kita sebenarnya banyak lagi yang ingin kita kongsi bersama penonton-penonton di luar sana tentang pembedahan plastik ni, tentang implikasinya, tentang kesan-kesan negatif yang mungkin akan dihadapi, risiko dan sebagainya. Tetapi kita akan berhenti berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana, kembali lagi seketika nanti. Okey, kembali lagi dalam Wanita Hari ini dengan topik yang cukup panas. Perbincangan kita pada hari ini iaitu pembedahan plastik. Dan kita ingin bertanya dengan doktor mungkin apakah betapa pentingnya untuk seseorang itu memilih seorang pakar yang bertauliah untuk melakukan prosedur sebegini? Ini adalah faktor yang paling penting. Ini akan menjadikan sesuatu pembedahan tu sukses ke failure. Itu yang penting. Doktor yang bertauliah adalah semua doktor yang dapat ijazah plastik surgery, lebih kurang 40 orang di Malaysia, dan mereka semua adalah ahli kepada Malaysian Association of Plastic and Craniomaxillofacial Surgery, MAPEX. Ada website dia, www.mapex.net. Jadi kita boleh pergi website, tengok list doktor yang bertauliah yang boleh buat pembedahan. Maknanya kalau siapa yang tak ada dalam list tu tak boleh lah? Tak ada. Ada doktor yang tak ada dalam list juga. Kalau mereka tak nak jadi ahli, mereka memang tak ada dalam list. Tak berdaftar dengan persatuan. Persatuan itu je. Tapi kuranglah. Ramai 90% adalah ahli dalam persatuan. Bermakna sebelum kita melakukan pembedahan plastik, kita sebagai pengguna perlulah orang kata melihat dahulu tentang kita buat kajian dulu, kredibiliti doktor itu betul atau tidak kita kena kenal doktor lah. Doktor, saya juga terbaca tentang lebam dan pendarahan ni merupakan fenomena yang normal berikutan pembedahan plastik, sama ada pembedahan kosmetik ataupun rekonstruktif. Jadi mungkin doktor nak ulaskan. Lebam itu boleh jadi kerana kalau kita mengguris kulit dengan pisau, mesti ada pendarahan. Tapi bila kita habiskan pendarahan tu kena berhenti. Kita kena make sure lah tak ada pendarahan. Lebam tu akan ada untuk seminggu macam tu. Itu saja. Memang akan ada berlaku. Yes, mesti ada. Bagaimana pula dengan ubat bius yang digunakan semasa pembedahan plastik yang juga akan mendatangkan kesan negatif? Mungkin antaranya berisiko macam penyakit jantung, kerusakan otak dan juga boleh juga menyebabkan kematian. Itu yang penting. Bila kita nak buat pembedahan, kita kena pergi kepada doktor yang bertauliah dan juga kepada hospital yang cukup besar yang boleh buat pembedahan ni. Kalau kita pergi kepada tempat-tempat yang tak cukup barang bius dan emergency services tak cukup, boleh jadi macam ni lah. Ada masalah pendarahan berlebih ataupun penyakit jantung boleh jadi. Tapi apa yang penting, sebelum pergi pembedahan kena cek badan dia semua okey ke tak? Ada darah tinggi, kencing manis, ECG, X-ray kena buat. Kalau ada, maknanya tak digalakkan untuk melakukan pembedahan plastik? Memang tak digalakkan. Ini Because pembedahan plastik bukan macam pembedahan kanser ke, pembedahan untuk anak-anak yang sumbing ke, yang kena buat. Ini untuk kecantikan. Tak buat pun sama juga kan? Mana tak sakit pun kan? Tak sakit. Kalau orang yang nak pembedahan plastik surgery itu, dia kena orang yang fit dan baik, yang tak ada masalah medical. Bagi doktor, anggaran mereka yang datang berjumpa dengan doktor untuk melakukan prosedur seperti pembedahan plastik ini dalam umur berapa anggarannya? Ramai dalam lebih kurang 35 hingga 45. 35 hingga 45 tahun usia dia. Dan prosedur yang paling kerap dilakukan?
Memang yang kita cakap tadi lah, liposuction, tummy tuck dengan breast augmentation. Itu yang paling popular di kalangan penduduk Malaysia. Okey, Pian sendiri saya nak tanyalah tentang pernah tak rasa menyesal apabila anda melakukan pembedahan plastik ni, ataupun memang rasa gembira dengan apa yang anda ada sekarang ini? Saya tak pernah menyesal dengan apa yang saya lakukan. Tetapi pada permulaan seperti mana yang doktor cakap apabila injection tu masuk, darah keluar ni apa ni, bagi saya benda tu dah lali. Kan? Yang penting okey lah. Bagaimana dengan penerimaan keluarga pula? Setakat ni alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mak saya, anak saya, bekas isteri saya, adik-beradik saya, kerana menerima seadanya saya, kerana saya cakap dengan diorang, saya buat ni kerana nak cari rezeki. Kan? Kita sebagai seorang pengacara, berlakon. Lepas saya buat yang terbaru ni, saya dapat banyak berlakon drama. Alhamdulillah. Seperti Ratu Suntik yang 26 episod. Kemudian tu cerita komedi Alamak, di mana saya menjadi perempuan. Kemudian itu buat lawak artis tu balik. Komedi. Komedi lah. Jadi saya rasa rezeki saya murah. Alhamdulillah. Kebanyakan saya pergi corporate show, ada datuk ke datin ke, kadang-kadang dia orang datang kat Pian, you look very beautiful and your skin very nice. Jadi saya rasa itu satu penghargaan. Tetapi di dalam hati itu sama ada betul atau tidak, wallahualam lah. Yang penting I'm happy when people say thank you. Bermakna esteem diri boleh meningkat selepas itu. Okey, mungkin kata-kata akhir daripada doktor sedikit saja, kita ada masa ni, tentang tips kepada penonton di luar sana atau nasihat daripada doktor sendiri. Kalau kita hendak pergi kepada sesiapa untuk dapatkan suntikan, dari segi kerajaan Malaysia laws kan, suntikan hanya boleh dibagi oleh doktor, staff nurse dengan HA je. So dia mesti ada qualification lah untuk bagi suntikan. Itu yang penting. Okey, dan pada hakikatnya penukaran imej luaran tidak akan menukar sahsia dalaman seseorang. Jadi kita seharusnya bersyukur ke atas berkat Tuhan yang merahmati kita dengan keadaan fizikal dan mental yang sihat, dan memandangkan pembedahan plastik memberi sumbangan dan juga ada terdapat risikonya, setiap individu seharusnya membuat keputusan yang bijak sama ada menjalani pembedahan ataupun sebaliknya. Itu antara pilihan individu itu sendirilah ya. Okey, dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada doktor dan juga Pian kerana sudi bersama kami. Dan wanita hari ini berehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana. Nampaknya wanita hari ini pula telah tiba ke penghujungnya, dan kami harap perbincangan kami pada hari ini mengenai plastik surgery ataupun pembedahan plastik telah memberi anda sedikit sebanyak maklumat yang berguna. Yang boleh dijadikan panduan untuk anda semua ya. Baiklah, kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tajaan makanan kita Seri Melayu yang menaja kita pada tengah hari ini. Dah makan? Belum, lapar ni. Lepas ni lah kita pergi makan ya. Sotong. InsyaAllah. Okey, dan untuk itu salam hormat daripada saya Azura. Dan saya Irin Putri Azmi, dan berjumpa lagi dalam wanita hari ini. Kita tinggalkan anda dengan lagu lelaki ini.